Eddie nampak sekujur tubuh berbalut dengan kain putih lusuh tengah berenang-renang bawah kentena dengan sangat pantas. Macam berenang dalam swimming pool. Kejap benda tu ke depan, kejap benda tu ke belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan kongsikan 3 buah cerita seram. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. Seumur hidup Carol, dia tak pernah jumpa hantu, jembalang dan sewaktu dengannya. Tapi Carol dikelilingi orang-orang yang ada pengalaman sendiri dan berkongsi cerita pada dia tentang perkara-perkara gaib, mistik dan aneh ni. Masa Carol dengan pakcik dia pergi memancing di sebatang sungai di hulu Selangor untuk hilangkan rasa bosan nak tunggu ikan mengena, pakcik Carol buka cerita tentang kawannya yang bernama Man. Hobi Man ni suka memburu dan memancing. Selalunya Man akan buat aktiviti tu dengan kawan baiknya bernama Halim. Satu hari tu, Man dengan Halim pergi mancing di sebatang sungai jauh di dalam hutan yang belum diterokai oleh kaki-kaki pancing yang lain. Jadi ikan-ikan dekat situ banyak sangat. Hanya orang asli dari perkampungan terdekat je yang mancing ikan dekat situ. Nak dijadikan cerita, orang-orang asli di perkampungan tu dah bagi tahu si Man ni dekat kawasan tu ada suku kaum Kenet. Mereka selalu terserempak dengan orang Kenet ni masa mancing dekat situ. Si Man ni jenis orang yang keras hatinya, memang degil dan tak mudah takut. Kalau tak adalah dia jadi seorang pemburu. Man pun bukan kosong adisi juga. Tahu pasal ilmu hutan ni yang dia belajar dari guru dia. Walaupun Man dah diberi amaran oleh orang asli, dia dengan Halim pergi juga mancing dekat sungai tu. Sampai sana ada sebuah batu sungai yang besar tak jauh dari sungai dan sungai itu pun sangatlah bersih. Tanpa buang masa, Man dengan Halim terus labuhkan joran masing-masing. Seperti yang dijangka, hasil tangkapan mereka agak lumayan. Ikan-ikan sungai macam ikan tengas banyak yang mereka dapat. Ikan-ikan ni mereka masukkan dalam jaring di tebing sungai. Masa Man dan Halim tengah sedap layan sambaran ikan-ikan tengas tu, air sungai yang pada mulanya sedikit deras dan setinggi pinggang makin lama makin cetek dan aliran sungai makin perlahan. Man perasan perubahan air sungai tu, lalu pandang Halim dengan wajah yang kebingungan. Air sungai yang tadinya setinggi pinggang sekarang dah cetek setinggi buku lali dan aliran sungai macam berhenti sampai jadi lopak-lopak air. Man dan Halim yang masih kebingungan terus pandang ke arah hulu sungai, tapi tak nampak apa-apa dekat sana. Lepas tu Man dan Halim panjat batu sungai yang besar tu untuk pandangan yang lebih jelas dari atas batu tu. Masa mereka berdua berada atas batu tersebut, Man dengan Halim terdengar bunyi memerang. Bukan seekor dua tapi berpuluh ekor bunyinya macam bersahut-sahutan. Bunyi tu makin dekat dengan mereka. Man dan Halim terus menyorok di sebalik batu besar tu sambil perhati ke arah sungai. Tiba-tiba semak yang berada dekat tepi sungai bergoyang-goyang macam ada sesuatu yang rendah, semak samun tu. Alangkah terkejutnya mereka berdua bila dapat tahu yang bunyi tu bukan datang dari memerang tapi datang dari makhluk bertubuh kecil. Tangannya lebih panjang dari kaki, pakai cawat dan bertelinga tajam. Bukan seekor tapi sekelompok yang munculkan diri dekat tepi sungai bawa bakul rotan yang disandang dekat belakang badan sambil tangkap ikan-ikan yang terperangkap di lopak-lopak air sungai tu. Sebab air sungai tadi dah berhenti dan jadi cetek, maka ikan tak ada tempat untuk lari. Makhluk ni berebut-rebut sesama mereka sambil berbunyi nyaring macam memerang. Tangkap ikan-ikan dekat situ. Man dan Halim diamkan diri dekat belakang batu besar tu. Mungkin inilah orang Kenet yang orang asli tu katakan. Masa orang-orang Kenet tu tengah
tengah tangkap ikan, salah seekor dari mereka ternampak jaring ikan yang Man dan Halim tinggalkan dekat tebing sungai. Macam tahu kehadiran manusia dekat situ, bertempiaran orang-orang kenet ni lari ke dalam hutan sambil buat bunyi nyaring. Man ni memang jenis yang tak tahu takut. Dia cuba kejar orang-orang kenet tu, tapi orang-orang kenet tu lebih pantas meredah semak samun dan hilang dari pandangan. Halim yang ikut dari belakang bertanya, "Makhluk apa tadi tu, Man?" "Entahlah," jawab Man. Lepas tu Halim ajak Man pulang. Tapi Man masih belum puas hati dan tertanya-tanya macam mana aliran sungai tu boleh terhenti seolah disekat dengan sesuatu. Man dan Halim pun menuju ke hulu untuk cari jawapan. Beberapa minit berjalan ke hulu sungai, mereka ternampak batu-batu sungai besar sekat aliran air sungai. Mungkin orang kenek yang angkat batu-batu tu untuk sekat air sungai di hulu supaya mereka boleh tangkap ikan di hilir sungai. Mereka tak sangka badan orang kenek yang kecil tu mampu angkat batu sebesar tu. Tiba-tiba sekatan batu tu pecah dan air sungai mengalir dengan kuat macam kepala air. Kemudian Man dan Halim terus pulang bawa hasil tangkapan ikan tadi dan ceritakan kejadian tu pada kawan-kawan yang lain. Kisah ni bermula bila Man ajak Halim pergi memburu rusa di sebuah hutan dekat Perak. Setelah perancangan dibuat, mereka pun bertolak ke tempat tu naik kereta Iswara lama dan terpaksa redah laluan tak berturap sampai ke pinggir hutan. Sampai dekat sana, mereka berdua bersiap dengan peralatan masing-masing. Parang terselit di pinggang dengan senapang disandang di belakang badan. Lepas tu Man dan Halim perlahan-lahan redah semak samun yang setinggi pinggang hingga jauh ke dalam hutan. Dekat sejam redah hutan, mereka sampai di satu kawasan yang sesuai untuk pasang umpan rusa. Kawasan tu hanya ada beberapa batang pokok tinggi. Di lantai hutan ada semak samun dan pokok-pokok renek setinggi pinggang orang dewasa. Ada dinding batu kapur yang berlumut dan tinggi dekat belakang tak jauh dari tempat Man dan Halim berhenti. Kemudian Man periksa laluan dan denai-denai yang jadi laluan binatang seperti rusa, kijang, tapir dan babi hutan untuk cari tapak kaki, ranting-ranting pokok yang patah dan najis rusa sebagai tanda yang laluan tu masih digunakan binatang lagi. Setelah yakin, barulah umpan garam batu yang dibungkus dalam plastik yang dibuat lubang-lubang kecil dipasang berdekatan dengan laluan-laluan binatang tadi. Rusa, kijang dan seladang memang suka garam batu. Binatang ni akan menjilat-jilat garam batu tu. Lepas siap pasang umpan, Man ajak Halim panjat sebatang pokok yang agak besar dan tinggi dekat laluan yang dipasang umpan tadi. Pokok yang mereka panjat tu dekat 15 meter tingginya. Dahan pokok tu ditumbuhi dengan sejenis pokok paku sarang burung yang boleh mereka jadikan tempat penyamaran. Ditambah pula pakaian celoring askar yang dipakai oleh Man dan Halim. Mereka panjat sampai dahan yang pertama, lebih kurang 5 meter. Dari minit bertukar ke jam, Man dan Halim masih setia dekat atas pokok sambil tunggu kelibat rusa bertemankan bunyi-bunyian hutan. Matahari yang tadinya terpacak atas kepala dah mula condong ke ufuk barat, menunjukkan hari dah masuk waktu petang. Jangankan kelibat rusa, tak ada seekor binatang pun yang lalu dekat denai-denai tu. Halim dah mula rasa bosan dan nyalakan sebatang rokok. Man pula masih sabar menanti. Perhati ke arah denai-denai itu. Tak lama kemudian terdengar bunyi ranting patah. Daun kering di lantai hutan dipijak-pijak dan pokok-pokok renek yang dikuak dengan kasar menghampiri dinding batu kapur di belakang mereka tu. Halim pandang Man dengan wajah gembira. Penantian berjam mereka mungkin buahkan hasil dengan seekor rusa dewasa. Tapi muka Man nampak serius dan matanya meliar pandang ke arah bunyi tu. "Kenapa, Man? Bukan rusa ke?" tanya Halim. Man tak bersuara. Dia hanya gunakan isyarat supaya Halim diamkan diri. Bunyi itu semakin kuat dan hampir dengan lokasi mereka. Macam ada sesuatu yang besar bergerak dengan kasar dekat kawasan tu. Jangkaan Man tepat. Bukan binatang yang muncul dekat dengan dinding batu kapur yang berlumut tu, tapi satu sosok yang tinggi lebih kurang 3 meter, bertubuh besar, berbulu kelabu gelap, berjalan guna 2 kaki, sedikit membongkok dengan tangan yang agak panjang sampai ke lutut. Mukanya kemerahan macam beruk, gigi taring yang panjang, muka macam manusia. Makhluk ni berjalan rapat dengan dinding batu kapur sambil tangan kirinya pegang dinding tu macam cari sesuatu. Mata sosok tu meliar pandang ke kawasan Man dan Halim berada. Man dan Halim yang berada atas pokok terdiam 1000 bahasa, tak bergerak seinci pun. Makhluk tu macam tak sedar kehadiran Man dan Halim dekat atas pokok tu. Mungkin kedudukan mereka yang terlindung dengan pokok paku sarang burung dan pakaian celuring mereka membuatkan mereka tak mudah dilihat. Makhluk tu mendengus dan teruskan perjalanan. Sepanjang dinding batu kapur tu
tu lalu hilang dari pandangan. Dekat sejam jugalah Man dan Halim tak berani turun dari pokok tu. Halim nyalakan sebatang rokok untuk hilangkan rasa takut. Sampai terketar-ketar tangan Halim nak nyalakan rokok tu. Man nampak tenang je. Lepas lebih sejam, Man ajak Halim turun nak siasat perkara tu. Sama ada mereka bermimpi atau penunggu hutan yang cuba sakat dan kaburi mata mereka dengan sesuatu yang tak wujud. Lepas turun dari pokok, mereka berdua melangkah dengan berhati-hati sambil perhati sekeliling. Risau juga kalau makhluk tu belum beredar dari situ. Sampai dekat kawasan dinding batu kapur tu, Man teringat tadi tangan makhluk tu ada sentuh dinding batu kapur masa berjalan menyusuri dinding. Kalau makhluk tu wujud, mesti ada tanda dekat batu tu, kata Man. Man dan Halim dongakkan kepala nak tengok ada tak tanda dekat dinding batu tu. Mereka nampak setumpuk selut macam dikesat dan ada pokok-pokok renek yang patah dilanggar oleh makhluk tu. Kemudian mereka perhati kawasan tu dan terjumpa kesan tapak kaki yang besar dan pelik di kawasan tanah berselut dekat situ. Kesan tapak kaki tu dalam posisi terbalik. Sebab tu orang tua dulu pesan kalau terjumpa bekas tapak kaki yang besar dalam hutan, jangan jalan berlawan arah dari arah jari kakinya sebab kaki mawas atau hantu jarang gigi ni terbalik. Man dan Halim terus beredar dari kawasan tu dengan segera dengan tangan kosong. Takut jadi apa-apa pula nanti. Rusa yang dicari lain pula yang muncul. Macam biasa, Man ajak Halim pergi buru rusa atau kijang dekat hutan. Kali ni hutan dekat tempat lain pula dan mereka tak guna umpan garam lagi. Sebaliknya, Man nak redah hutan dan jejak haiwan buruannya. Sampai hari yang ditetapkan, Man dan Halim berangkat ke hutan, meredah semak-sama menyusuri kawasan anak-anak sungai dan kawasan pokok-pokok tinggi. Man memang dah mahir dengan selok-belok hutan tu sebab ini bukan kali pertama dia memburu rusa dan kijang dekat situ. Dah beberapa ekor dia berjaya tumbangkan dekat situ. Man juga seorang pemburu yang ada ilmu hutan yang dipelajari dari orang asli. Sebagai contoh, ketika Man nak masuk hutan, selai daun dari pokok tertentu akan dipetik dan digulungkan sambil baca sesuatu, lalu diselitkan di telinga kiri sebelum mulakan buruan. Menurut Man, ianya seperti memohon restu penunggu hutan untuk memburu di kawasan tersebut dan supaya tak diganggu. Ini ilmu orang asli, jangan pula kita amalkan. Masa Man dan Halim menyusuri satu kawasan di pinggir hutan, mereka berdua terdengar satu bunyi. Bila amati betul-betul, bunyi itu macam pokok-pokok yang ditebang dan jatuh ke tanah. Bila mereka menyusuri ke dalam hutan lagi, Man dan Halim nampak banyak pokok tumbang. Tapi yang peliknya, pokok-pokok yang ditebang tu bukanlah kecil tapi sebesar 2 genggam orang dewasa. Man dan Halim berhenti melangkah. Mungkin ada gajah yang lalu kawasan tu. Kemudian Man angkat senapang patahnya lalu membidik di laluan kawasan tu sambil jari telunjuk bersedia dipicu senapang. Mengikut kepada arah pokok-pokok yang tumbang tu, binatang tu akan melewati betul-betul depan mereka. Halim yang berada dekat belakang Man nampak cemas sambil genggam parang panjangnya, siap sedia kalau ada apa-apa yang terjadi. Bunyi pokok tumbang semakin dekat. Alangkah terkejutnya Man dan Halim bila benda tu melintas depan mereka. Apa yang mereka berdua saksikan tak pernah mereka lihat sebelum ni sepanjang memburu rusa. Mereka nampak makhluk berkepala 3, bertangan 6 dengan setiap satu tangannya pegang pedang pendek. Tubuhnya berwarna biru. Makhluk tu melibas-libas ke 6 tangannya ke arah pokok-pokok yang halang laluannya. Kemudian makhluk tu lalu depan Man dan Halim dari sebelah kiri ke kanan tanpa hiraukan mereka berdua, lalu hilang di rimbunan pokok hutan. Man terus baca ayat-ayat ilmu hutannya, manakala Halim yang berada di belakangnya hanya terkaku tak bergerak. Lepas tu Man sergah Halim, "Oi, jom gerak." Halim terus tersentak lalu mereka percepatkan langkah. Mereka lalu kawasan pokok-pokok tumbang yang dilibas makhluk tadi. Tapi yang peliknya, tak ada satu pun pokok yang tumbang. Macam apa yang mereka saksikan dari mula tadi hanya ilusi. Mereka terus bergegas tinggalkan kawasan tu dan mengikut amalan Man, kalau terserempak dengan perkara-perkara aneh macam tu, mesti mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kisah ni terjadi masa Eddie bekerja di sebuah depo kontena pada tahun 2001. Masa tu syarikat Eddie bekerja ni antara syarikat yang besar jugalah. Bila orang tanya kerja apa, kembang kempis hidung Eddie bagi tahu nama syarikat. Padahal kerja dia kuli je. Tugas Eddie dekat sini adalah memantau pergerakan kontena keluar masuk ke depo setiap hari. Ada kontena yang masuk melalui jalan raya dan ada yang datang melalui rel kereta api. Kerja dekat sini ada 3 shift, pagi, petang dan malam. Kerja pagi best, pergi awal balik pun awal. Kerja petang pun best juga, banyak masa terluang, siap boleh main pingpong setiap petang. Kerja malam lah lagi best, bos tak ada, boleh karaoke, boleh main gym, boleh keluar masuk ikut suka hati. Asalkan kerja jalan, buatlah apa pun. Supervisor pun sama naik juga perangai dengan anak buah. Tapi kerja malam juga sangat tak best. Bila partner telefon bagi tahu, "Bro, aku MC malam ni." Bila dapat panggilan macam tu, mood terus hilang. Sebab bila partner tak datang, maknanya
Akhirnya kita kena kerja seorang diri dalam depo yang seluas 10 padang bola tu, dipenuhi timbunan kontena dan dikelilingi hutan bakau. Satu lagi, bila kena seal kontena dekat rel kereta api tu, kena pergi seorang diri. Dah lah tempat tu dekat belakang depo. Pada satu malam minggu, partner Eddie telefon dan bagi tahu dia MC. Bagi tahu last minute pula tu memang tak ada siapa dah nak ganti. Nak pula malam minggu. Keadaan depo malam tu sunyi sepi. Melangutlah Eddie seorang-seorang dalam kabin 40 kaki yang bertingkapkan kaca dari hujung kiri ke hujung kanan. Bila duduk dalam kabin tu boleh nampak segala macam yang berlaku dekat luar. Waktu siang orang luar tak nampak orang dekat dalam sebab ada tinted. Bila malam kita boleh nampak luar, yang dekat luar pun boleh nampak orang dekat dalam. Jam dekat dinding dah pukul 1 pagi. Eddie tak boleh tidur walaupun lampu dah ditutup. Cahaya lampu luar masih terang menyimbah ke dalam kabin. Sunyi dan hening. Tiba-tiba telefon berbunyi. Kedengaran suara Syam, staf KTMB. Eddie, loko on the way. Tolong periksa kontena. Ada 20 unit. Lock dengan C sekali, kata Syam. Inilah yang Eddie tak gemar. Pukul 1 pagi nak kena pergi ke railway. Bukan tak pernah buat, tapi setiap kali pergi buat kerja dekat situ, jantung berdebar je. Jadi Eddie tabahkan hati dan capai kunci motosikal. Dekat pinggang terselit torchlight jenama Dolphin yang sebesar alam tu. Sampai dekat railway di belakang depo, Eddie tongkat motor tapi enjin tak mati. Biar bising sikit, tak adalah seriau sangat. Lepas tu Eddie perhati keliling. Kok ada staf KTMB, boleh juga jadi peneman. Tapi hampa. Eddie terus periksa kontena satu persatu dari kontena nombor 1 hingga nombor 4. Sampai dekat kontena nombor 4, Eddie terpaksa panjat naik sebab ada kontena berisi yang belum di-seal lagi. Masa tengah terbongkok-bongkok pasang seal tu, Eddie pasang telinga. Sunyi pula. Eddie jenguk kepala tengok motor dekat belakang. Enjin motor dah mati. Patutlah sunyi. Dah siap seal, Eddie pun turun dapatkan motor dan ubah ke depan sikit bagi dekat dengan dia dan biarkan enjin hidup. Eddie sambung buat kerja sampai kontena 9. Masa tengah periksa lock, enjin motosikal mati lagi. Sudah, takkan tuni rendah pula. Lagi sekali Eddie menapak ke motor dan start enjin bawa ke depan. Kali ni Eddie bawa motor lajak ke depan dan parking dekat kontena nombor 13. Lepas parking motor dengan enjin dibiarkan hidup, Eddie jalan kaki patah balik ke kontena 10. Baru 10 langkah berjalan, enjin motosikal mati balik. Dalam hati dah rasa macam nak lari je. Eddie biarkan jalan motor tu dan teruskan berjalan ke kontena nombor 10. Sambung buat kerja sampailah kontena nombor 17. Motor dah tertinggal dekat belakang dan masih ada 3 kontena lagi untuk diselesaikan. Peluh dah mula merecik satu badan. Malam tu pula tak ada angin, panas pula tu. Sampai kontena nombor 18. Sekali lagi Eddie kena naik atas untuk seal. Ada kontena yang belum terkunci dengan baik. Eddie pun naik, buka lock dan tutup balik pintu dengan kuat. Gedegang. Bunyinya memecah keheningan malam. Serentak dengan tu, Eddie terdengar bunyi cik 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 cik. Brum. Automatik Eddie terus pandang motor dia. Siapa pula start motor aku ni woi? Masa ni jantung mula berdegup kencang. Lampu motor yang terang tu suluh kontena nombor 13. Eddie punya cuak jangan cakap lah masa tu. Eddie buat keputusan buat tak tahu je lah sebab nak kena selesaikan lagi 2 kontena. Kalau dah tak selesai esok pagi kena marah dengan bos pula. Eddie terus menuju ke kontena 19 dan 20. Dah siap lock semua, Eddie terus melangkah menuju ke motosikal dia yang masih hidup tu. Tak ada pilihan lain dah. Takkan nak lari balik ke kabin. Jauh kot. Nak sampai dekat motor tu, Eddie perasan ada sesuatu dekat bawah kontena 13. Di antara kontena 12 dan 13, dekat atas batu railway ada sepasang kaki manusia macam tengah tidur meniarap melintang atas besi landasan tu. Nampak kaki je, kotor dan kurus, tak berapa putih, tak berapa hitam. Eddie terpaku sekejap. Kaki macam melekat atas tanah. Mata terus pandang kaki tu. Bulu roma terus meremang. Kaki tu masih diam dekat situ macam tengah tunggu Eddie datang. Eddie gerak selangkah ke belakang. Dalam masa yang sama, kaki tu macam ditarik ke bawah kontena dan hilang dari pandangan. Eddie masih terkaku dekat situ. Dalam hati dah bermacam surah dia baca. Dari Al-Fatihah sampai Ruqyah semua dia baca. Pesanan ayah mula timbul di benak kepala. Kau tak usah jadi jantan kalau kau takut hantu, kata ayah. Tiba-tiba dari bawah kontena, Eddie terdengar ada bunyi benda terseret dan berlaga dengan batu landasan kereta api tu. Laju macam ditarik ke depan dan ke belakang. Zup 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 zup. Entah dari mana datang keberanian dia. Eddie tunduk dan suluh dengan lampu slow dekat bawah kontena nak tengok apa yang berlaku. Eddie nampak sekujur tubuh berbalut dengan kain putih lusuh tengah berenang-renang bawah kontena dengan sangat pantang. Zup zup zup. Macam berenang dalam swimming pool. Kejap benda tu ke depan, kejap benda tu ke belakang. Wajahnya tak nampak sebab benda tu berpaling ke arah sana. Dari perasaan takut sangat tadi, tiba-tiba Eddie bertukar jadi sangat berani. Eddie terus bertempik. Woi, baliklah woi. Aku nak buat kerja lah.
Lepas tu macam-macam ayat makian Eddie sembur dekat makhluk tu. Eddie dah tak peduli dah masa tu. Kalau benda tu keluar memang dia nak tumbuk je. Dada mula jadi kembang dan kepala jadi besar. Eddie berdiri terpacak tunggu benda tu keluar. Tiba-tiba lampu suluh terpadam. Serentak dengan tu enjin motor pun sama terpadam. Lepas beberapa minit tunggu, benda tu tak keluar. Suasana jadi sepi semula. Eddie melangkah ke motor dan tiba-tiba terdengar bunyi pagar landasan dibuka. Eddie pusing ke belakang nak tengok benda apa pula kali ni. Dari jauh Eddie nampak lampu suluh dan dua orang pakai reflektor vest masuk ke landasan diikuti sebuah lampu yang besar macam spotlight. Lokomotif enjin dah sampai untuk tarik kontena keluar. Eddie terus tarik nafas lega, macam nak menangis pun ada. Punyalah terharu bila nampak manusia. Lepas berbual kejap dengan staf KTMB berkenaan tugas, Eddie start motor dan balik ke kabin. Sampai dekat kabin, Eddie duduk bertelekuk atas kerusi sambil fikirkan kejadian tadi. Ini bukan pertama kali Eddie kena kacau. Staf lain pun ada kena. Teruk-teruk mereka kena. Jam dekat dinding dah pukul 3.35 pagi. Masih ada 3 jam lagi nak balik. Perlahan Eddie tundukkan kepala, mengenangkan nasib Mak Lampir tadi, dan mata dia tertumpu pada seluar jin jenama Dapper yang dah 2 tahun tak bertukar. Apa pasal basah sangat ni? Sudah aku terkencing dalam seluar. Hampir punya Mak Lampir. Kisah ni Zul ceritakan tentang kawan dia yang dia kenal sejak kecil lagi. Anak jiran sebelah rumah ayah. Namanya Noni. Noni ni Zul anggap dah serupa malaikat sebab dia punya baik boleh buat kita salah anggap. Satu contoh Noni punya baik macam mana. Beberapa tahun lepas, cermin depan kereta Zul pecah sebab terkena serpihan tayar lori yang meletup. Masa tu Zul dekat highway on the way ke Ipoh. Zul post pasal kemalangan tu dekat Facebook dan WhatsApp sebab nak minta info tentang tow truck dekat kawasan Ipoh. Kalau boleh Zul nak berurusan dengan kawan dia yang dah kenal. Masa tu dah senja. Noni terbaca post Zul dekat Facebook. Lepas tu terus dia telefon Zul dan tanya macam-macam. Siap jerit lagi bila Zul jawab main-main. Tak lama lepas tu satu tow truck sampai. Seorang lelaki keluar dan perkenalkan diri sebagai Rahim. Mulanya Zul cakap tak apa-apa, dia dah panggil tow truck lain datang. Padahal tak ada pun sebab Zul masih tunggu info dari kawan-kawan di FB dan WhatsApp. Rahim pula bila tengok Zul menolak, dia terus telefon entah siapa dan bagi tahu orang tu yang Zul dah panggil tow truck lain. Masa tu Zul dah gerabah dah. Dia ni siapa sebenarnya? Sindiket ke apa? Dah lah waktu senja. Lepas tu Rahim bagi telefon dia dekat Zul. Mula-mula Zul tak nak cakap. Lepas dengar suara Noni dekat telefon panggil-panggil nama dia, barulah Zul nak bercakap. Noni cakap dia dalam perjalanan ke Ipoh masa tu. Rahim tu kawan Noni. Jadi Noni suruh Zul ikut Rahim tu ke bengkel dia. Dalam perjalanan ke bengkel tu, Rahim cerita dekat Zul yang Noni ni pernah selamatkan hidup dia suatu masa dulu. Masa mereka berdua tengah belajar dekat UiTM, Rahim dah tak nak sambung belajar sebenarnya sebab mak bapak dia asyik bergaduh je. Duit 1 sen tak hantar dekat dia. Mak Rahim pula kaki mengadu. Asal gaduh je mesti mengadu dekat Rahim. Bila baik balik tak nak pula cerita. Bapak Rahim ni pula sikit-sikit minta duit dekat dia, tapi tanggungjawab tak pernah dijalankan. Pandai cakap suruh Rahim belajar rajin-rajin je. Rahim jadi tertekan dan nak berhenti belajar, tapi Noni tak bagi. Sebab tak cukup duit je kau nak musnahkan masa depan kau. Macam itulah Noni marah Rahim. Lepas tu Noni dapatkan Rahim kerja sambilan dekat McD. Noni pun kerja dekat McD tu juga. Jadi mereka pergi kerja sama-sama naik kereta Noni. Kalau Noni cuti, dia sanggup hantar dan ambil Rahim pergi kerja. Lepas tu mereka belajar sama-sama sampailah konvo. Masa konvo mak bapak Rahim tak datang pun, tapi Noni sanggup kongsi mak bapak dia dengan Rahim. Sampailah Rahim diam-diam simpan perasaan pada Noni. Tapi Noni dia baik, suka tolong orang je, tak ada maksud apa-apa. Akhirnya Rahim sedar Noni tak ada perasaan dekat dia. Jadi mereka berkawan baik sampailah sekarang. Tak lama lepas tu Noni pun sampai dekat Ipoh. Dia dari KL sebab kerja dan tinggal dekat sana. Sampai dekat bengkel Rahim, Noni bagi Zul guna kereta dia. Lepas tu suruh Zul hantar dia ke stesen bas. Malam tu juga Noni balik KL. Tu kalau bukan serupa malaikat, tak tahulah nak kasih nama apa dekat Noni tu. Noni ni pula lurus bendur dan bukan jenis suka keluar tak tentu hala. Noni akan percaya cakap kita 100% walaupun kita tipu dia dan tak pernah nak pertikaikan. Kawan-kawan lain yang Zul kenal selalulah tipu Noni sebab mereka nak mengilat suruh Noni gantikan mereka buat kerja. Konon demam lah, itulah, inilah. Padahal tak pun. Tapi itulah sebab yang mereka anaya ni budak baik, mereka betul-betul jatuh sakit. Okey, habis intro pasal kebaikan Noni ni. Cerita ni jadi 2 tahun lepas. Noni ni tinggal dekat KL dan
sedang kerja sebagai ejen insurans takaful. Satu hari tu Noni pergi jumpa satu klien ni. Masa Noni tengah melobi produk insurans dia, Mamat ni rupanya dah jatuh hati dekat Noni. Jadi hari-harilah Mamat ni bagi hadiah, bagi bunga, coklat dan macam-macam lagi lah dekat Noni. Sampai ke tahap sanggup cederakan diri sendiri semata-mata nak jumpa Noni. Berkejarlah Noni ke hospital nak tengok klien dia tu. Rupa-rupanya Mamat tu menipu je, walaupun kecederaan dia tu memang betul-betul cedera. Dia buat semua tu sebab Noni tak layan dia. Yelah, Mamat tu laki orang, anak dah 2, nak cari pasal buat apa. Satu hari tu 2 orang perempuan datang ofis Noni. Salah seorang dari 2 orang perempuan tu serang Noni dengan ganas sekali. Noni bermati-matian cakap dia tak ada hubungan dengan Mamat tu kecuali pasal kerja je. Noni sampai sumpah laknat dekat depan perempuan yang maki dia, lempang muka dia dan tarik tudung dia sampai tercabut tu. Tiba-tiba perempuan tu cakap, aku bukan bini dia lah, betina sundal. Ni bini dia. Semua orang yang tolong leraikan perempuan tu rasa pelik sebab isteri Mamat tu tak serang Noni langsung. Cakap pun tak. Dia pandang je Noni dengan muka sedih. Kawan dia pula yang lebih-lebih. Sekali lagi Noni bersumpah laknat depan isteri Mamat tu. Isteri Mamat tu terima permohonan maaf Noni sampai berpeluk-peluk mereka menangis. Lepas babak air mata tu, isteri Mamat tu dengan kawan dia tinggal ke ofis. Isteri Mamat tu memang dah betul-betul okey. Dia add Facebook Noni dan follow IG Noni. Siap berbalas-balas komen lagi. Ada orang kata isteri dia nak pantau Noni ni buat apa, tapi Zul tengok dia macam ikhlas je nak berbaik dengan Noni. Ini dari pandangan mata lelaki lah. Mata orang perempuan lain sikit. Benda yang tak ada pun boleh nampak. Yang jadi masalahnya sekarang, kawan perempuan tu pula pergi caci maki Noni dekat Facebook. Dia dengan geng makcik bawang pergi serang Facebook Noni, tulis benda-benda tak betul dekat wall Noni, tuduh Noni perampas suami orang dan viralkan gambar Noni makan dengan lelaki tu dengan caption amaran kepada isteri-isteri di luar sana. Inilah wajah ejen insurans yang suka main dengan lelaki orang. Nak ke mana lepas makan tu? Gambar tu makcik bawang tu ambil dari Facebook Noni sendiri. Padahal gambar yang Noni upload tu gambar biasa je. Diambil lepas Mamat tu tanda tangan kontrak beli insurans. Bukan dengan Mamat tu seorang je Noni bergambar lepas berjaya jual insurans. Dengan semua klien baru dia, Noni akan bergambar dan upload dekat Facebook. Makcik-makcik bawang ni siap tulis nama Noni, nombor telefon dan alamat office Noni dekat gambar yang mereka viralkan tu. Tak cukup dekat Facebook, makcik-makcik bawang ni serang Noni dekat WhatsApp pula. Siap add Noni dalam grup WhatsApp mereka. Ramai rupanya geng mereka ni, dekat 20 orang, tapi yang kuat melalak 7 orang je. Yang kelakarnya grup tu ditubuhkan khas untuk hentam Noni je. Memang tak ada cerita lain. Hari-hari mereka up gambar yang Noni upload dekat Facebook dia. Lepas tu mereka hentam Noni ramai-ramai. Dah memang tak ada kerja lain gamaknya mereka ni. Noni punya down masa tu sampai dia tutup Facebook dan IG dia dan block semua nombor makcik-makcik bawang tu. Lama juga Noni jadi macam tu. Lepas tu baru Noni ni okey balik. Tapi itulah kuasa Allah, rezeki Noni melimpah-limpah sejak cerita palsu tu viral. Lepas beberapa bulan, Noni buka balik Facebook dan IG dia. Masa ni Noni ingat semua dah tenang. Tiba-tiba dia terserempak dengan perempuan yang serang dia dekat office dulu, dekat shopping mall. Kebetulan masa tu Noni tengah berjalan dengan seorang lelaki, klien baru dia. Perempuan tu punya melalak sampai satu shopping mall dengar suara dia. Dia punya tak malu pergi ikut Noni dan lelaki tu, maki Noni macam-macam sambil heret anak-anak dia. Kecoh balik hal Noni dekat Facebook. Yang tungkang menyampainya isteri Mamat yang berpeluk-peluk dengan Noni dulu. Dia bagi semua screenshot kutukan dan cacian kawan dia tu dekat Noni. Menangis jugalah Noni masa tu sebab diaibkan dengan sangat teruk. Padahal dia tak buat salah pun dekat makcik-makcik bawang tu. Perempuan tu pula tak ada kena-mengena pun dengan dia. Itu yang pelik. Kenapa perempuan tu beria-ria nak musnahkan dia? Tak sampai 2 minggu lepas tu, Noni dapat tahu perempuan yang serang dia tu dah mati kena langgar kereta. Lepas dia tiba-tiba lari ke tengah jalan raya. Tapi sebelum tu, perempuan tu selalu mengadu dekat kawan-kawan yang dia selalu ternampak bayang-bayang hitam dan bayang-bayang hitam tu selalu ikut dia. Bila dia lari, bayang-bayang hitam tu kejar dia. Dia tuduh Noni yang hantar benda dekat dia. Tapi Noni bersumpah dengan nama Allah, dia tak pernah buat kerja syirik tu. Seminggu perempuan tu kena ganggu. Dalam masa yang sama, dia dah tak up cerita pasal Noni langsung. Dia asyik cerita pasal gangguan kelibat hitam tu je. Masa hari dia mati tu, lelaki dia kata isteri dia tiba-tiba menjerit masa mereka tengah pilih lauk dekat satu kedai makan tepi jalan. Lepas tu isteri dia terus berlari ke tengah jalan raya, kena langgar dengan kereta, mati dekat tempat kejadian. Zul dapat tahu yang 6 orang lagi tu masing-masing dapat balasannya juga. Dan sekarang mereka dah tak berani nak mengata Noni lagi. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.